Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih al-Maghluq wal Khatim lima sabaqa wan nasr haqqa bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma lam kun na'lam. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bi khairil karim. Barikillahu lana fi syahr Ramadan. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan, hormati tuan imam dan juga semua jatuh kuasa masjid. Alhamdulillah petang ni dapat sama-sama kita meneruskan lagi program kita Tazkirah Ramadan. Hari ini dah kita pejam celik sekejap saja. Kita dah masuk hari yang keberapa dah? Sekejap saja. Itu nak masuk Ramadan masa macam lambat, tapi bila dah masuk ni dah 10 hari je. Dan sebagaimana Nabi sebut dalam bab Ramadan, awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru intqam minan nar. Fasa yang pertama bulan Ramadan rahmah, dan nak habis dah. Fasa pertama Ramadan rahmat di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Daripada hari yang pertama sampai hari ke-10 ni kita dah dapat rahmat di bulan Ramadan yang terbentang luas. Bagaimana dapatnya tu macam-macam caralah, antaranya kita duk hadir, yang kita duk buat sekarang ini, itu rahmat, untuk dapat rahmat Ramadan. Dan kita nak menuju ke fasa yang kedua, wa awsatuhu maghfirah, keampunan Allah. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis yang lain berkaitan dengan puasa ni, ada orang di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ini, bila masuk bulan Ramadan, dia orang yang rugi. Kerana apa? Falam yughfar lahu. Dia berada dalam bulan Ramadan, sedangkan dosa-dosa dia tak diampunkan. Nabi sebutlah hadis yang kita baca tadi ni, awwalu rahmah berramadan, awalnya rahmat, awsatu maghfirah, pertengahannya ampunan. Tetapi ada orang puas di bulan Ramadan tidak mendapat keampunan Allah SWT. Ini lagi rugilah tuan-tuan. Rugilah orang yang berkenaan. Semoga kita tak tergolong dalam golongan tersebut. Kenapa mereka rugi? Sebab mereka tak ambil kesempatan di bulan Ramadan untuk mendapat ampunan. Sedangkan cara-cara mendapat ampunan banyak, dan Nabi sebut selalu dalam penceramah pentazkirah dalam kuliah Ramadan, selalu sebut hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan hadis berkaitan dengan Lailatul Qadar, Nabi sebut lagi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan sebenar-benar puasa, imanan wa ihtisaban, sepenuh keimanan dan mengharapkan keampunan, ganjaran, balasan dari Allah SWT, diampunkan dosanya. Orang yang berpuasa diampunkan dosa. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, sesiapa yang mendirikan solat di bulan Ramadan, solat fardu, solat sunat, solat tarawih, imanan, dengan sepenuh keimanan,
Walaupun sunat, tetapi tetap kita buat. Walaupun 20 rakaat, buat juga. Walaupun terbongkok-bongkok, tu haji kita bongkok-bongkok, buat juga. Yang sihat tegak-tegak, tak sembahyang pun, tak malu ke? Itulah yang Nabi sebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufrahu, diampunkan dosa-dosanya. Sedangkan betapa ramai orang yang malam-malam bulan Ramadan dia tak solat sunat tarawih pun. Alasan dia sunat je, tak apa, sembahyang Isyak dia buat, baca balik je. Rugilah. Termasuk dalam orang yang tak diampunkan sebab tak ambil peluang. Tuan-tuan, masa kerajaan bagi tahun lepas PKP, dia bagi apa macam-macam bantuan sumbangan, semua pakai berebut. Isi borang online, isi macam mana pun dah dapat, janji dapat berapa ratus, 500, berapa dapat, isi. Sebab apa? Dia nampak duit, isi macam-macam. 500 je. Yang apa, untuk usahawan-usahawan, peniaga-peniaga, ada juga dapat 1000. Isi dapat juga 1000. Pulut isi. Sebab apa? Sebab dapat. Tapi yang ini kenapa tak pulun? Kenapa tak pulun? Kita buat solat sunat tarawih dengan sempurna, dengan eloknya. Kenapa tak pulun puasa? Sedangkan dia berada dalam bulan Ramadan, belum tentu Ramadan tahun depan dia dapat berjumpa lagi. Sepatutnya mereka itu insaf, sedar. Jadi alhamdulillah kita, insya-Allah kita tergolong dalam orang yang mendapat keampunan rahmat Allah SWT dalam bulan Ramadan ini. Dan Nabi sebut wa akhiru itqum minan nar, akhir-akhir Ramadan itu pembebasan daripada api neraka. Itu sebagai mukadimahnya kita pada petang ini. InsyaAllah petang ini saya akan mengambil saya ni pun on the spot, tapi tak apalah kan. Yang pentingnya ilmu kita sampaikan. Sempena dengan bulan Ramadan, tuan-tuan. Ayat Al-Quran Allah tersebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. InsyaAllah nuzul Al-Quran 17 bulan, tapi saya masuk dulu. Sebab nak ambil, bukan ambil cerita nuzul Quran, tapi nak ambil cerita, nak berikan berkaitan Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, hudan linnas wa bayyinatin, dan juga keterangan minal huda wal furqan, daripada petunjuk Allah dan pemisah kebenaran kebatilan. Sekiranya kita berpegang kepada Al-Quran, sekiranya kita belajar Al-Quran, sekiranya kita menghayati, mentadabbur, memahami Al-Quran, insya-Allah kita akan mendapat petunjuk daripada Allah. Kita akan tahu beza mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Orang sekarang ini, kebanyakannya orang tak ambil peduli halal haram. Itulah yang amat-amat menyedihkan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada panduan hidup daripada Al-Quran. Jadi kita habis sepenuh dengan bulan Ramadan ini, yang bulan diturunkan Al-Quran, maka walaupun di masjid ada buat tadarus Al-Quran, kita ada orang kata tak apalah, dia orang buat tadarus lah, saya ni baca sendiri kat rumah lah, apalah, tak apalah. Yang pentingnya kita baca Al-Quran. Jangan kita abaikan Al-Quran, walaupun satu hari, dan kita pisahkan diri kita daripada Al-Quran. Sebab orang yang menjauhkan daripada Al-Quran ini, akibatnya cukup buruk sekali. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat menceritakan, menerangkan kepada kita berkaitan dengan Al-Quran ini. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, mengadu kepada Allah SWT, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, yang
ditinggalkan Al-Quran. Mahjur maksudnya mereka meninggalkan Al-Quran, tidak mau ambil petunjuk Al-Quran. Jadi maka kita jangan pisahkan diri kita daripada Al-Quran. Begitu ayat yang menyebutkan waman a'rada an zikri wa innahu ma'isyatan dhanka. Kesan-kesan orang tak mau baca Quran, kesan-kesan orang yang tidak mau berzikir, ingatkan Allah, maka fa innahu ma'isyatan dhanka, baginya hidupan yang serabut cerabai. Kita tengok masyarakat sekarang ini, kebanyakan masyarakat walaupun nampak kaya, senang lenang, apatah lagi kalau yang sederhana, apatah kalau yang susah. Bila mana mereka tinggalkan Al-Quran, memang nampak hidup mereka serba tak kena. Puncanya apa? Sebab Allah dah terangkan dalam Al-Quran, wa man a'rada an zikri, sesiapa yang a'rada, enggan, berpaling daripada mengingati aku. Nak ingat Allah macam mana? Al-Quran, zikrullah, pegang tasbih. Sebab itulah tuan-tuan, minta maaf tuan imam, kalau boleh lah, kalau boleh lepas sembahyang ni kita jangan tinggalkan tasbih, tahmid, takbir, subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, alhamdulillah, Allah akbar. Sebab apa? Ini ada hadis sahih, memang amalan Nabi SAW tak pernah tinggalkan. Walaupun kita ada tazkirah, walaupun kita ada kuliah, itu sunnah Nabi, Nabi tak pernah tinggalkan selepas solat. Tak lama mana pun, 100 kali tersebut tu tak lama mana pun. Tapi jangan buat lagu subhanallah, subhanallah, nak habis 33 kali tu kan. Lepas tu alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak sampai doa imam saja dengan Bilal sajalah kan. Ustaz ni pun terus ustaz berlusuk lah. Lama bila nak habis ni. Itu amalan Nabi, Nabi tak pernah tinggalkan. Maka jadikan sebagai amalan kita selepas solat. Maaf memang saya tegur ni. Walaupun sikit, walaupun kecil kan amalan tu, tapi amalan Nabi, Nabi tak pernah tinggalkan. Maka kita amalkan. Selepas Jumaat pun buat juga. Sebab tu Nabi Allah tersebut waman a'rada an zikri, siapa yang enggan ingat aku. Ingat Allah ni macam-macam cara. Ulama katakan sebagai kita baca Quran ingat Allah, kita solat ingat Allah, wa aqim salata li zikri, dirikan solat sebagai tanda ingat kepadaku. Kita diri solat ingat Allah, kita berzikir ingat Allah, kita buat amal ibadat apa semua ingat Allah. Jadi maka petang ini kita ambil untuk bahagian Al-Quran. Semoga kita jadikan Al-Quran ini bukan hanya untuk khas-khas jemaah-jemaah yang tadarus, kumpulan-kumpulan tadarus saja. Kita semua baca Al-Quran. Tak boleh baca banyak mana pun, tak boleh nak baca satu hari macam kumpulan-kumpulan tadarus. Baca juga Al-Quran. Tadi ada pengumuman, selepas daripada tazkirah nanti ada tahlil. Ikut tahlil. Alah, saya nak pergi bazar Ramadan lah, nak pergi rumah pesan lah apa semua. Dalam tahlil itu ada bacaan Al-Quran. Kurang-kurangnya kita dah baca Al-Quran dalam majlis tahlil. Ada juga baca. Walaupun kita tak dapat nak khatam Al-Quran, bukan payah mana tuan-tuan. Zaman sorak khabar dulu ni, beli sorak khabar, Berita Harian beli, Utusan Malaysia beli kan, Sinar pun beli. Zaman sorak khabar dulu. Lepas tu zaman sekarang ni dah zaman semua baca ni je, tak beli dah sorak khabar pun kan. Tapi baca ini sejam 2 jam boleh baca. Tengok yang lain lagi. Tapi nak pegang Al-Quran tu kenapa jadi berat? Kenapa jadi susah? Itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, hijaban mastura. Orang yang tak nak Al-Quran ini, Allah Ta'ala jadikan bagi mereka hijab, penghalang, pendinding, yang menutup mereka daripada Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Jadi kita baca Quran, ambillah peluang masa bulan Ramadan ni, baca Al-Quran. Lah hadis Nabi SAW, Nabi sebut, hendak oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda SAW, yaqulu Rabb tabaraka wa ta'ala, man syaghalahu Al-Quran ala an mas'alati a'taitu afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam
ka fadlillah ala khalqih. Hadis Tirmizi, hadis hasan. Maksudnya sabda Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis kursi, sesiapa man syarul Quran, sesiapa sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, an mas'alati, sibuk dengan Al-Quran, maka dia banyak minta tolong dengan Allah SWT, mohon dengan Allah Ta'ala untuk masa dia hidup dia tu bersama-sama dengan Al-Quran. A'taitu, aku akan kurniakan kepada orang ini, orang yang sibuk dengan Al-Quran ini, ma u'tiyas sa'ilin, apa yang aku berikan kepada orang-orang lain yang duk minta-minta juga. Orang lain minta kaya, orang lain minta senang lenang, orang lain minta sawit naik harga, tu yang sawit naik harga kan, macam-macam. Orang yang nak minta gaji besar, sembuang besar apa semua minta kan. Orang nak minta berniaga dapat untung bulan Ramadan, bazar Ramadan, minta semua. Tetapi orang yang sibuk dengan Quran, Allah Ta'ala beri apa yang orang yang minta, walaupun dia tak minta. Orang baca Quran tak minta, tetapi Allah Ta'ala memberikan kepada dia apa yang orang lain minta, dia pun dapat sama. Itu untungnya orang baca Quran itu. Wa fadlu kalamillah. Kenapa Allah Ta'ala berikan kelebihan ini kepada orang yang baca Quran? Kerana kelebihan kalam Allah, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bukan, Al-Quran itu bukan kata-kata kita. Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Sebab golongan-golongan orientalis kata, Muhammad yang menyusun Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Kau tengok dalam ta'rif Al-Quran, Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantaraan malaikat Jibril AS. Wafatu kalamillah ala sari kalam, dan kelebihan Al-Quran itu sebagai kalam Allah daripada segala kalam-kalam lain. Segala kita nak baca surah apa ilmu, buku-buku yang lain ke, segala-galanya, maka seperti mana kelebihan Allah Ta'ala terhadap makhluk-makhluk dia, mana ada siapa nak tanding, siapa nak boleh challenge Allah Ta'ala? Tak ada siapa challenge. Itu kalam Allah. Maka ambillah peluang ada dalam bulan Ramadan. Kita tengok tuan-tuan, artis-artis kita yang bertaubat, umur 40-50 bertaubat, baru nak baca Iqra. Boleh baca Iqra satu, khatam Iqra satu, buat kenduri kesyukuran nasi Arab lah. Iqra satu, dia khatam Quran, bukan khatam Quran, khatam buku Iqra, dia buat kenduri seakan. Sampailah dia habis Iqra 6 apa semua, sampai boleh baca Quran. Bayangkanlah zaman jahiliah dulu. Lepas tu dengan dia bertaubat, dia belajar baca Al-Quran. Inilah rahmat Allah Ta'ala kepada kita semua. Saya di sekolah, hari-hari sekarang bulan puasa, masa rehat, budak-budak datang ke surau sembahyang sunat duha. Lepas tu panggil mereka tadarus. Kesian tengok tuan-tuan, tingkatan 1, 2, 2, 3, 4 ni baca Quran merangkak-rangkak. Baca Quran merangkak-rangkak, yang nak lancar pun susah. Jadi ni generasi pelapis kita. Mereka belasan tahun. Kalau kata sekarang merangkak-rangkak baca Quran, harap di sekolah aja baca Quran. Itu pun masa rehat, bukanlah sampai 2-3 jam. Masa rehat itu pun ambil masa, tadi dah solat duha, lepas solat duha nak baca Quran pula. Kita pula nak berbetul berapa ramai itu bukan yang mudah. Kalau diabaikan generasi ini, bayangkanlah 20-30 tahun lagi siapa akan jadi imam kat sini ni. Ni anak-anak cucu kita belakang ni. Itulah, kalau kita abaikan Al-Quran, wal-iyadzubillah, maka kita, itu kelebihannya kita. Biarlah kita sibuk, lebih-lebih lagi usia kita yang macam ni kan. Usia kita macam ni, maka tak perlu yang lain-lain tu, tak perlu. Walaupun ada grup WhatsApp, grup Facebook apa ke, tak apalah, tengok-tengok sudahlah. Tapi tumpuan kita tu Al-Quran. Walaupun kita tak tadarus di masjid, tapi di rumah kan,
tadarus, bacalah Al-Quran, hayatilah Al-Quran. Wan Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul atrujati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an masalul raihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Hadis Nabi berkaitan dengan orang membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW, perumpamaan mukmin, orang beriman yang membaca Al-Quran seperti utrujah buah limau. Limau apa pun tuan-tuan, nama limau kasturi ke, ada cara bau limau kasturi. Kalau limau perut, ada cara bau limau perut. Limau nipis, limau asam, ada bau dia, aroma dia masing-masing. Limau oring, ada, oh ni oring, ini sangkis, ini apa yang apa kuih pak cuai tu, mandarin. Semua ada bau dia. Bau dia punya aroma dia masing-masing. Rihuha tayyibun. Dia punya aroma dia, wangian dia, bau dia tu, limau ni memang sedap. Bau sedap. Kalau buat air limau, perah dia, oh bau limau sedap. Orang yang suka makan laksa, dia perah limau, oh limau tu bertambah aroma. Makan mie apa semua, oh perah limau ni, oh naik aroma. Contohnya lah. Ada dia punya aroma dia. Wa ta'muha tayyibun. Limau sedap. Tapi jangan perah limau perut dalam dia lah, tak kena pula kan. Memang baunya sedap, rasanya pun sedap. Itu perumpamaan orang beriman yang membaca Quran. Nabi sebut sepertinya buah limau yang ada wangi dan ada rasa, sedap belaka. Wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Quran. Adapun perumpamaan orang yang beriman tapi tak baca Quran. Beriman tak baca Quran, seperti kamasalil tamrati la riha laha wa ta'muha hulun. Nabi kata sama seperti buah kurma. Buah kurma ada bau tak? Macam-macam kurma, sapawi lah. Kurma yang baru-baru ni dapat kurma sajak, Allah nak makan pun segan. Kurma sajak. Bolehlah nama kurma lain sikit, nama sajak kurma. Macam-macam nama kurma. Ada bau wangi tak? Ada bau-bau apa tak kurma? Tak ada bau. Tapi itulah yang Nabi suruh kita buka puasa dengan kurma. Makan dengan, buka dengan kurma dulu. Buah kurma tidak ada bau-bauan. Akan tetapi waqahun, kita makan rasa apa? Manisnya ada. Sunnahnya kita buka puasa dengan kurma itulah. Sebab bila manis tu untuk nak mendatangkan tenaga pada kita. Itu bagi orang yang beriman tapi tak baca Quran. Ada juga rasa-rasa, walaupun tidak ada bau. Wa masalul munafiqi allazi yaqra'ul Quran. Tuan-tuan, Nabi kata perumpamaan orang munafik yang baca Quran. Orang munafik pun baca Quran, kita beriman tak nak baca, rugilah kita. Nabi sebut orang munafik baca Quran. Tak pelik tuan-tuan, orang munafik baca Quran. Zaman Nabi sembahyang berjemaah dengan Nabi, di belakang Nabi ni orang munafik beramai. Ada kepala-kepala munafik, sehingga ada tawaran daripada anak-anak mereka, ya Rasulullah, izinkan aku membunuh ayah aku. Kenapa? Ayah dia ni munafik. Dia pun tahu ayah dia munafik, Nabi tak bagi. Sebab apa? Sebab munafik. Bukannya halal nak bunuh dia, tak boleh kita nak bunuh dia. Kalau pun kafir pun tak boleh bunuh dia, selagi mana kita belum berperang, istiar perang. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, masalul raihanati, seperti mana bunga raihanah.
Kalau dalam kitab-kitab tua-tua tuan-tuan, kitab hadis tua-tua, terjemahan dia bunga kemangi. Bunga kemangi, kitab tua-tua. Seperti bunga yang ada bau punya riha tayyibun. Bau je wangi, haruman, ada wangi. Cium. Sebab tu ada orang suka tanam pokok-pokok bunga. Dia tanam kat rumah dia, ni makcik-makcik lah kan. Yang ni bunga-bunga yang ada wangi-wangian. Yang sebelah sini bunga cantik tapi tak ada wangi langsung. Ada juga kan? Bunga yang ada wangi dan bunga yang tak ada wangi. Cantik-cantik. Wa ta'murun. Bunga ini walaupun dia ada aroma wangi dia, sedap dia, akan tapi bila kita masuk mulut nak makan, rasa apa? Pahit. Macam lah tuan-tuan ni, minyak atar ni depan ni macam-macam 10 botol. Semua bau sedap-sedap lah ke. Nama sedap malam, malaikat subuh, Bulgari. Lagi nama apa? Bau wangi sedap semua. Cuba siapa-siapa ambil lah rasa. Nantilah lepas buka puasa, bukan sekarang ni. Lagi lepas ni dia ambil rasa tangan lah. Batal pula puasa. Ada siapa pernah makan minyak atar ni? Tak siapa rasa pun. Wangi tu memang wangi. Itu perumpamaan dia. Akan tapi bila nak makan, murrun, pahit. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran. Dan perumpamaan orang munafik yang tak baca Al-Quran sama seperti apa? Kama salil hanzalati laisa rihun wa ta'mu murrun. Sama seperti hanzalah. Hanzalah ni buah labu yang pahit. Labu kuning tu labu manis kan. Ada labu sayur. Tapi dalam Arabnya ada labu yang pahit. Laisa rih. Buah labu ada aroma labu tak? Kalau buah labu masak lemak tu, sedap buat buka puasa nanti. Kan. Aroma dia sedap kan. Akan tapi labu yang ini, labu pahit ini Nabi kata laisa rih. Wangian dia pun tak ada wangi apa? Ta'ma murrun. Rasa dia pahit, amat-amat pahit, tak boleh nak makan. Itu perumpamaan orang munafik yang tak baca. Jadi kita letak ini Nabi bagi perumpamaan kepada kita, panduan kepada kita agar kita pilih nak jadi yang mana. Pilihlah orang beriman. Orang beriman yang baca Al-Quran. Orang beriman yang baca Al-Quran, walaupun ustaz saya tak boleh baca, mata tak nampak dah ni, buat spek pun tak boleh lah. Tak apa. Walaupun tak boleh nak baca Al-Quran banyak-banyak, bacalah apa yang ada pada kita. Takkan tak ingat ayat-ayat lazim umur 5-60 dah kan. Umur 70-80 takkan tak ingat ayat-ayat lazim. Ingat ayat lazim, bacalah ayat lazim tu. Nak baca Al-Quran, nak buka tak nampak lah kan. Baca ayat-ayat lazim. Sekurang-kurangnya ada juga bacaan Al-Quran. Daripada Alam Nashrah sampai Qul A'udzu Bin Nas takkan tak ingat langsung. Takkan daripada umur dia mundur-mundur sampai umur 70, setiap kali dia solat dia baca inna a'tainaka wal asri ke qul wallahu ahad, kan tak ada. Jadi baca itu pun tak apa dah. Daripada tak baca langsung. Sebab kalau tak baca langsung rugilah. Fatihah saja. Itu pun Al-Quran. Yasin, malam-malam Jumaat baca Yasin. Bacalah. Yasin boleh. Tak apa, tiap-tiap hari baca Yasin. Ulang Yasin. Itulah yang boleh. Sebab itu pun juga Al-Quran. Nabi pun sebut Yasin qalbul Quran. Yasin itu sebagai hati, jantung Al-Quran. Pada tak baca langsung, rugi kita. Sama seperti dengan orang munafik yang tak baca Quran. Wal'iyadzubillah. Ini Nabi sebut perumpamaan orang Islam, orang beriman dengan orang munafik. Jadi kita ambil contoh orang yang beriman. Kenapa? Bila kita baca Quran, riha tayyibun, aroma Quran pun ada, rasa nikmat Al-Quran pun ada. Nak dapat seronok baca Al-Quran tuan-tuan, masalahnya kita ni bila baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tu dah sangat dah. Itu yang masalahnya. Kalau Bismillah tu semangat, okey.
An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu al-mahiru bil Quran ma'as safarati kiramil bararah walladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'u fihi fa 'ala syaqun law ajrani. Ini untuk kita tuan-tuan. Ustaz, saya tak boleh masuk grup tadarus tu. Dia orang tu semua Formula 1 tak. Semua baca lancar laju belaka. Tak apa. Kita grup kita ni percaya tak apa, kita buat grup-grup kita. Yang Formula 1 tak apa. Superbike semua tu. Okey, tak apa. Kita buat grup kacahan. Kita geng-geng baca takat yang boleh-boleh ya, tak apa. Tak boleh khatam satu Quran pun bulan Ramadan, tak apa. Janji kita baca. Siapa ada kita ni? Seperti Sayyidah Aisyah menurut hadis dari Nabi SAW, katanya Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir Al-Quran. Tu mahir tu yang Formula 1 lah kan. Yang naik superbike semua tu, semua hebat-hebat belaka. Orang yang mahir dengan Al-Quran. Tuan-tuan, pengalaman saya mengaji Al-Quran dengan syekh-syekh Arab, tuan-tuan. Kita mengaji 2-3 orang ni baca. Syekh ni buta. Yang ni pun baca, yang ni pun baca, yang ni pun baca. Yang ni salah, dia duduk dengar semua. Yang ni salah, kau betulkan ni. Dia ulang balik bacaan kita yang salah, dia betulkan. Kau ni pun salah, dia betulkan. Kita baca Yasin tu, tuan-tuan, dan kita duk baca Yasin setiap minggu tu, ada orang yang baca salah. Kita duk tegur dia pun duk salah lagi. Itulah masalah kita kan. Jadi orang yang mahir dengan Al-Quran, kalau mahir dengan Al-Quran, masafartul kiramil bararah, orang ini bersama-sama dengan para malaikat. Al-mahiru bil Quran. Kita yang lancar dengan Al-Quran, baca bagus, makhrajnya bagus, sebutannya fasih, hurufnya pun fasih, tajwidnya pun ada. Ini orang yang mahir dengan Al-Quran. Maka mereka ni bersama dengan kiramil bararah, para malaikat. Wallazi yaqra'ul Quran. Ni yang kita ni, tim-tim kita lah ni, grup-grup kita ni. Adapun orang yang membaca Quran wa yatata'u fi, akan tetapi dia ni tak. Kalau dengar segi sebutan tak lancar. Dia tak lancar membaca Al-Quran. Wa huwa al-syaqun, dia baca tapi syaqun, agak sukar nak baca, sukar, tapi dia baca. Tetap dia baca. Ni standard kita lah. Kalau ada kelas Al-Quran, duduk ujung-ujung tu, duduk balik-balik tiang ujung tu. Dekat-dekat ni Formula 1 lah, dekat-dekat ustaz ni kan. Kita ni duduk ujung-ujung, duduk belakang tiang ke apa ke. Kalau ustaz duduk tengok tu, nak cari siapa dia baca, kita pun duduk lari gitu je, lari pada tiang sembunyi je. Orang yang membaca Quran tapi dia tak lancar. Maklumlah lidah Melayu kan, lidah Jawa kan, Maliki Yaumiddin, lidah Melayu kan, macam-macam lah bunyinya kan. Lidah Melayu, nak betulkan tu susah. Sebutannya lagi kan. Alhamdulillah, alham, mana nak betul. Ustaz tu puas tegur, tak betul-betul juga. Nak buat macam mana ustaz? Saya dah 60 tahun ustaz ni. Ustaz pun 50 lebih lah kan. Jadi kita baca Al-Quran walaupun tak lancar, walaupun tak pandai mana, tetapi kita tetap baca Quran. Apa ganjaran kita dapat? Lau ajrani. Nabi kata orang yang macam ni dapat 2 pahala. Orang yang lancar Formula 1 tadi ni, tadarus setiap tahun dia ni ada ambil tadarus, tapi kita yang slow-slow ni, yang khatam tak sempat nak khatam kan, tapi kita baca juga, kita akan dapat 2 pahala. Kenapa 2 pahala? Satu pahala wala yaqahu wa yastadu alaihi. Nabi kata 1 pahala baca, pahala baca Quran dapat. Yang kedua, walaupun dia lemah, walaupun dia tak pandai, walaupun dia tak lancar, dia istiqamah baca, tetap mau baca, tetap mau belajar untuk memperbaiki bacaan dia, 2 pahala. Yang laju-laju tadi 1 pahala je, tapi pahala bacaan dia tu banyak lagi walaupun 1. Sebab apa tuan-tuan? Nabi sebut pahala baca Al-Quran ini 1 huruf 1 pahala.
Kita baca Yasin. Berapa huruf? 2 huruf. Ya satu, sin satu. Dapat 1 huruf, dapat 10. 2 huruf dapat 20. Sifat Al-Quran tu cukup banyak. Jadi 1 huruf 10 pahala. Itu sebab itulah orang lancar dia dapat pahala yang banyak situ lah. Kita yang tak lancar ni tak boleh nak khatam Al-Quran bulan Ramadan, tapi kita juga baca Quran, tak apa, dapat pahala. Pahala ulang banyak kali sebut, banyak kali nak belajar, 2 pahala. Walaupun kita baca tak betul tak apa, tapi 1 huruf kita baca tetap dapat 10 ganjaran pahala. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan diganda-gandakan lagi. Maka jangan malu, jangan segan. Kita walaupun usia kita dah lebih, tapi tuan-tuan semua insya-Allah alhamdulillah boleh ni nak bagi semangat lagi untuk kita baca Al-Quran. Penuhkan masa kita Ramadan ni kita baca Al-Quran. Jangan bagi grup-grup grup-grup tadarus ya. Kita pun nak jadi ahli-ahli Al-Quran, ahlul Quran wa khassatuhu, orang yang istimewa, ahli Quran yang istimewa. Wan Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfa dhahri saqahu ila an-nar. Rawi Ibn Hibban. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW telah bersabda, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Al-Quran yang kita baca, bukan Al-Quran yang buat hiasan di dinding tu. Al-Quran buat hantaran. Minang satu Quran, masa nak pergi Minang, masa pergi bertunang satu lagi Quran, masa kahwin satu lagi Quran besar lagi. Buat hantaran saja, baca tak pun tak jadi. Al-Quran buat tak perhiasan dalam kereta. Dalam kereta tu Al-Quran tak baca pun, kena hujan panas itu je. Al-Quran syafi'un. Al-Quran yang dibaca, yang kita baca, syafi'un akan memberi syafaat, musyafa'un, dan akan dia akan syafaat dan memberi syafaat lagi. Wa mahilun musaddiqun. Al-Quran mahilun akan membawa kejayaan, musaddaqun akan memberi habuan rezeki kepada kita. Man ja'ahu amamu, siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapan dia. Al-Quran maksudnya di hadapan sebagai panduan kita. Nak buat apa pun tengok Al-Quran. Nak puasa ikut Quran. Nak raya pun ikut Quran. Nak buat apa pun ikut Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam Al-Quran semua ada. Allah tersebut dalam Al-Quran, ma farratna fi syai'. Dalam Quran kami tak tinggal apa-apa. Semua nak buat urusan apa-apa semua ada dalam Quran. Cuma kita baca Quran tak faham Al-Quran, tak jumpa. Semua. Sesiapa yang menjadikan Al-Quran amamu di hadapan dia sebagai panduan dia, maka Al-Quran akan membawa dia ke syurga. Dengan Al-Quran kita akan sampai ke syurga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri, sesiapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka saqu ilan nar. Al-Quran dia tak belakang. Tak ambil peduli Al-Quran, tak baca, tak ambil peduli Al-Quran, maka Al-Quran akan membawanya ke neraka, wal-iyadzubillah. Tadi sebelum datang saya tengok satu FB berkaitan dengan seorang mu'allaf Cina. Tak mu'allaf lah, dia ni masuk Islam zaman 80-an dulu. Ustaz Kadir Leong, dia ada buat buku tajwid, buku tajwid apa semua. Dia juga pergi belajar di Masjid Azhar. Dia mu'allaf, belajar Masjid Azhar, habis Masjid Azhar. Sekarang ni dia buat apa? Sekarang ni dia menterjemah Al-Quran ke bahasa Mandarin. Alhamdulillah tuan-tuan. Asalnya mu'allaf lah. Mu'allaf dia yang baru-baru masuk. Dia dah berpuluh-puluh tahun dah, daripada tahun 80-an. Masya Allah. Orang yang macam ni. Ini yang kita nakkan. Dia pun hafal Al-Quran. Dia boleh terjemah Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Masalah kita tuan-tuan, orang Cina tempat kita ni, siapa nak dakwah Cina tak banyak. Nak harap Ustaz Ibil Liu jenuh dia.
Sepatutnya kita pun kena media dakwah kepada orang bukan Islam tu pun kena ramai lagi. Maka dia buat terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Semoga akan menjadi inilah Al-Quran akan jadi syafaat. Dia dapat habuan dia. Jadi jadikan Al-Quran sebagai panduan kita, insya-Allah akan berjaya dunia dan akhirat. Dan ganjaran Nabi sebut dalam hadisnya, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kita kena baca Quran kerana Al-Quran akan jadi syafaat kepada kita hari kiamat. Dari kelebihan kita di bulan Ramadan, kita baca lagi Al-Quran, kita banyakkan lagi baca Al-Quran, ganjaran-ganjarannya lebih besar, lebih diganda-gandakan lagi. Bukan kalau kata nanti selepas bulan Ramadan, sadaqallahu azim wa tamat kalimatu rabbika, Quran duduk di rak, tak buka dah, tunggu tahun depan. Itu bukan dia juga. Al-Quran itu sebagai bacaan harian kita, sebagai makanan kita. Lah hadis yang lain Nabi sebut Al-Quran ma'dubatullah. Al-Quran itu hidangan Allah SWT. Fa'tu ma'dubatul, maka makanlah hidangan tersebut yang ikut kemampuan kamu. Maka kita jangan abaikan Al-Quran, jangan ketepikan Al-Quran. Kita tengok sekarang, generasi sekarang ni memang amat sedih dalam bab Al-Quran. Kalau kita tak ambil berat, tak ambil peduli bab Al-Quran ini, tak tahu, wallahu a'lam. Tuan-tuan, di Malaysia kita, sebab itulah ramai sekarang ni orang yang hantar anak-anak ke sekolah agama. Sekolah kat sekolah agama petang ni pun sedikit saja. Tapi yang lebih lagi, sekolah tahfiz. Cumanya tempat kita, tuan-tuan, tak macam di Mesir. Mesir sampai sekarang, walaupun keadaan Mesir fauda, dia punya serabut kerajaan dia, tetapi saya dah tengok Facebook setiap hari Mesir ni, budak-budak sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah ni, kalau pengacara TV buat soalan tanya dia, suruh baca Al-Quran, suruh hafal Al-Quran, ayat apa, surah-surah apa, selamba je budak-budak kecil ni, selamba je. Sebab di sana setiap kampung ada dinamakan kutaib, pusat ataupun orang yang tertentu yang kerja dia untuk melahirkan tahfiz, pelajar-pelajar, anak-anak yang hafaz Al-Quran. Memang ramai. Orang Arab pula, tuan-tuan, bukan sekadar hafaz Al-Quran saja, tapi qiraat Quran lain semua dia hafaz. Hebat mereka. Anak-anak kita ni kalau panggil yang sekolah rendah atau sekolah menengah, mari sekejap, ustaz tanya, kamu baca surah-surah ni, kita tekan ayat-ayat lazim pun boleh. Tadi di sekolah tadi tanya budak ni, baca Quran surah apa pun, Fatihah, cuba baca Fatihah, baca, tak apalah. Dia kata, cikgu dia kata, tak apa, ni pendidikan khas cikgu, tak apa. Dia boleh baca, tapi bila pendidikan khas, kita tanya secara spontan tu memang jam dia. Itu yang pendidikan khas. Yang tak pendidikan khas, kita kesian masyarakat kita ni. Sebab Al-Quran ini jika diabaikan, wal iyaz-billah, wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Kita tengok yang duk serabai sekarang ni, anak-anak orang kita ni semua ni, masyarakat kita ni, sebab apa? Mereka tinggalkan Al-Quran. Hadis Nabi yang diwakilkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah, yuqalu sahibul Quran, di kiamat nanti akan panggil kepada orang sahibul Quran, orang yang ahli Al-Quran, orang yang baca Al-Quran, iqra warqa, bacalah Al-Quran, warqa, dan kamu naik kamu punya tahap kamu, iqra warqa warattil kama kunta turattalu fid dunya, bacalah Al-Quran sebagaimana kamu baca Al-Quran di dunia dulu. Itu dalam akhirat nanti. Wa inna manzilaka inda akhir ayat taqwa, sesungguhnya kedudukan kamu di akhir surah yang kamu baca, akhir ayat yang kamu baca. Tuan-tuan, orang-orang yang hafaz Al-Quran, syekh masyayikh Al-Quran, hafaz Al-Quran, sekurang-kurangnya satu hari 5-6 juzuk mereka kena ulang. Kita fikir tak buat apa dah,
Mereka hafaz Al-Quran macam orang lumba basikal laju. Dia punya bacaan itu laju. Kalau kita dengar dia orang baca menghafaz semasa dengan syekh tu, duduk itu. Kita tak tahu apa pun dia baca, syekh tahu. Laju dia baca. Itu bacaan yang gini untuk apa? Untuk mengulang kaji hafazan. Dibolehkan. Macamlah kita imam baca sembahyang tarawih. Imam ni saya tahu datang sini tarawih. Kalau imam baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad, Allahu akbar. Boleh tak? Macam tu lah. Jadi mereka yang hafal Al-Quran, cara mereka menghafaz laju macam tu lah. Macam imam yang tarawih baca Fatihah satu nafas tu kan. Fatihah satu nafas. Boleh tak? Boleh. Tapi mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Nabi SAW membaca Al-Quran ayatan. Satu ayat, satu nafas. Satu ayat, satu nafas. Nabi tak pernah menyambungkan bacaan Al-Quran. Itu yang qori-qori duk sambung, itu mereka baca semasa persembahan. Semasa persembahan bacaan Al-Quran. Macam Syekh Abdul Basit, Syekh apa kan, dia buat lagu semua taranum, baca Fatihah satu nafas. Itu persembahan. Tapi dalam solat mereka membaca satu ayat, satu nafas. Itu yang Nabi amalkan. Jadi kita kalau tarawih ke tak tarawih ke, maka lebih baik yang baca yang baiknya satu ayat, satu nafas. Walaupun lambat. Kalau imam ni dia kalau jadi imam lambat sikit lah, sebab apa? Lambat lah. Imam tu Fatihah dua nafas je. Imam 7 kali berhenti. Tak apa. Itulah yang cara Nabi baca. Kita nak baca dalam solat, sebab solat itu kita nak, solat nama pun solat sunat tarawih. Tarawih ni ialah yang santai-santai. Maksud tarawih itu santai-santai. Solat santai-santai. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita baca kitab-kitab sirah di Makkah, semasa Salafus Soleh dulu ni, mereka solat sunat tarawih 2 rakaat. Dalam rakaat itu, 2 rakaat itu pun mereka membaca Al-Quran. Bacaan imam tu Al-Quran panjang, surah yang panjang. Habis 2 rakaat, apa mereka buat? Mereka akan tawaf Kaabah. Tawaf ni maksud dia apa? 7 pusingan. Habis 7 pusingan, sambung lagi solat tarawih. Kalau kita baca solat tarawih 2 rakaat, lepas tu baca Al-Quran satu muka, lepas tu sambung balik. Agak-agak ada orang, ustaz pun tak datang. Dia kata ustaz cakap saja, ustaz pun tak datang, garanti je kata. Jadi adab kita, adab membaca Al-Quran tu kita kena jaga, kena pelihara. Sebab itulah kita baca Quran ni, baca, Nabi sebut hadis, Iqra'ul Quran kama unzila. Baca Al-Quran seperti mana diturunkan. Sama ada kita baca dalam sembahyang ke ataupun di luar sembahyang. Itu yang afdalnya. Sah tak kalau baca sambung? Sah. Sah, tetap sah bacaannya. Ada satu surau beberapa tahun lepas tanya saya, sebab surau ni bulan puasa dia jemput imam tahfiz. Imam tahfiz ni baca sambung. Lepas tu dia orang tanya, ustaz, imam ni bacaan dia kami tak apa nak sedap sikit lah, tak apa puas hati. Sah tak bacaan dia? Bacaan apa? Fatihah dia. Dia baca macam mana? Dia baca Nuh dinas surah. Nuh dinas surah. Kita baca dinas surah. Saya kata dia tak baca Nuh dinas surah kot, tapi dia sambung kot. Bukan dia mula dengan begitu. Kalau mula memang salahnya kan. Kita bawa kereta masuk gear 5 terus, boleh tak? Kalau pergi baca biji memang gagal lah kan. Itu saya kata, dia kalau dia sambung bacaan dia dengan ayat sebelum dia, saya kata tak apa. Pelik Ustaz. Dia tahfiz, dia apa, dia belajar kaedah bacaan. Tak apa, kita yang tak tahu kita rasa bunyi peliknya kan. Sebab kita tak belajar. Kalau kata imam Maliki Yaumiddin, imam ni mazhab apa ni? Maliki Yaumiddin. Kita baca Maliki Yaumiddin. Kalau ada imam jemputan mana baca Maliki Yaumiddin,
Jangan pertikaian, jangan tegur. Sah bacaan dia. Dalam qiraat, kita baca Al-Quran tuan-tuan, kita baca mushaf kita tu, riwayat dia Hafsin an Asim. Riwayat Hafs daripada Asim. Dalam 10 qiraat yang membaca Maliki Yaumiddin, hanya qiraat yang kita baca itulah. Mushaf kita baca tu Maliki Yaumiddin. Yang lain qiraat Qalun, Warash, Hamzah, Kisai, apa lagi ada yang lain lagi, semuanya membaca Maliki Yaumiddin tanpa ada macam mana qul a'udzu birabbin nas malikin nas, macam tu juga. Mereka tidak ada malikin nas, kita pun tak ada malikin nas, tapi malikin nas, tapi dalam Fatihah semua mereka membaca Maliki Yaumiddin. Kalau mana tahu ada bila-bila imam mana jemput dia baca Maliki Yaumiddin, adalah seorang dua tinggal balik sembahyang, ustaz imam ni baca salah ni, imam kita baca betul. Kita baru kita belajar yang lama, dia belajar banyak lagi daripada kita. Jadi kita baca Al-Quran sebagaimana diturunkan, maka kita akan dapat syafaatnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada dalam bulan Ramadan ini sama-sama kita baca Al-Quran. Tak boleh banyak pun sikit, memperbaiki baca Al-Quran, dan memperelokkan. Sebab apa? Al-Quran ini akan jadi syafaat kita. Kita nak Al-Quran ini sebagai panduan pedoman kita, kita tak lari jauh. Dan juga kita baca Al-Quran dan kita memahami apa isi kandungan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran hanya baca terjemahan, tak apa baca terjemahan, bacalah terjemahan, jangan tak baca langsung, tak tahu apa. Yang lebih-lebih elok lagi kalau ada kelas-kelas tafsir Al-Quran, maka itu kita ikutkan lagi untuk mendalami ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu cukup banyak. Ayat Al-Quran 6236 ayat, maka cukup ilmu cukup banyak. Dan takkan rugi orang yang menghafaz Al-Quran, takkan rugi orang yang membaca Al-Quran, takkan sia-sia orang yang membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita nak tidur malam pun, sebelum tidur Nabi sebut sesiapa yang menjadikan amalan dia sebelum tidur, dia membaca beberapa ayat Al-Quran. Takkan kita tak nak tidur tak ada baca Fatihah, takkan tak baca ayat kursi, takkan tak baca 3 qul. Nabi sebut kelebihan membaca Fatihah, kelebihan membaca ayat kursi sebelum tidur, kelebihan membaca qul ya kafirun sebelum tidur, akan selamat daripada menjadi orang yang syirik. Sebelum tidur baca qul ya kafirun. Betul, ada lagi hadis-hadis Nabi sebut sebelum tidur kita baca ayat-ayat Quran. Apa-apa ayat yang kita ingat, macam ayat yang kita baca dalam tahlil kita itu, kan? Kita baca dalam sebelum tidur. Ya. Lebih masing. Oh, dah lebih. Minta maaf. Jadi saya minta maaf. Dekat saja. InsyaAllah ada kelapangan, ada kesempatan sambung lagi, ataupun mana ustaz boleh sambung lagi. Dekat saja tuan-tuan, sekiranya ada terlebih masa, memang ada terlebih, saya minta ampun maaf dan terkasar bahasa ampun dan maaf. Semoga dengan bulan Ramadan sama-sama kita maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alim tawil. Allahumma alimna ma kunna na'lam. Allahumma ja'alna minal ladzina istama'u qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.